Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara Zulkifli Mukhtar, saudara Tulhaq, saudara Tokmat, saudara Muhammad Hamzah, dan juga saudara Mustafa Ilyas, saudara Fazni, saudara Muharis Sabran, itu juga saudara Jejak Warisan, Puan Nuraini Adnan, saudara Osman Abdullah, saudara Mustafa Ilyas, Zamari LC, saudara Syah Ibrahim, saudara Nurdin Din, saudara Mak Afizan. Terima kasih selamat malam menemani saya. Begitu juga saudara Azrul Jalil, Raja Kamal, Raja Bazian, terima kasih hadir setiap malam saudara. Itu juga saudara Jezan, saudara Syahbu, saudara Mak Yusof, saudara Ibrahim, Puan Rosmini dari Pontian, terima kasih. Saudara Ramli Karim daripada Keluang, apa khabar? Moga keluarga sihat di sana. Puan Hajah Comel-Comel, Puan Hatijah, Puan Syarifah Hapipah daripada Pasir Gudang, saudara Maizan Abdul Aziz, saudara Jebat Setia, ya, Puan Nuriah Arsyad dari Ipoh Perak, saudara Ahmad Map, saudara Marabiah Abdullah, selamat malam. Saudara Cik Bakri, salam pencerahan. Puan Rosini Koringot dari Sarawak. Begitu juga saudara Arifin Abdul Halim, saudara Muhammad Mahari, saudara Puan Hamidah Kamat, apa khabar Puan? Terima kasih Puan Noriah mendoakan semoga sihat-sihat. Ya, Ayanda Ishak, Puan Mariah, Fayus Kamarudin, saudara Zahari Muhammad. Begitu juga saudara Adam Jebat, Burak Putih, terima kasih. Puan Maria, Nur Maria, saudara Ki Rian, Puan Syaliah Ahmad, saudara Muhammad Raisyah, Rosmini, ini dari Pontian, saudara Muhammad Pardon Tukiman, Waalaikumsalam, saudara Mutalib Maknun, saudara Yiz Farid, Ilyas Muhammad. Begitu juga dengan Awang Yusof, Abdul Qadir, saudara Ronciu, sahabat kita saudara Megat Zulkifli, apa khabar dari Tok Intan Perak, ya, saudara Ilyas Muhammad, Waalaikumsalam. Yid Farid, Puan Rubiah Husin, doa saya anda sihat, saudara Jaharuddin. Begitu juga saudara Zamri Abdullah, Raja Kamal, Raja Bazian, terima kasih atas doa agar saya sentiasa sihat. Saudara Ismail Abu Hassan, Waalaikumsalam. Saudara Kem, Jana Wibawa, apa benda tu saudara. Saudara Adam Jebat, Gagasan Perpaduan, Pendekar Jawa pun ada. Lim, apa khabar? Saudara Ismail Abu Hassan, tidak ketinggal Aim, Ahok, Din, Puan Rubidin, apa khabar Bi? Moga sihat. Saudara Gani Cik Lah daripada Selama Perak, saudara Fairuz Kamarudin, terima kasih. InsyaAllah saya akan bagi pencerahan nanti. Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, saudara Wanlah, saudara Husin Qoldi, apa khabar saudara? Saudara Asa Selama, saudara Adib A.H. Kamil dari Sabak Bernam. Begitu juga dengan Cik Nurlia, saudara Alias, Langkawi Teksi, saudara Adib A.H. Kamil dari Sabak Bernam juga, saudara Husni Qoldi dari Lenggung. Katanya Lenggung Negeri Ribut Peti, saudara Fazil Yub, saudara Arsyad Arifin, agar semua sihat walafiat. Baik saudara, yang mana tak sempat saya santuni, saya mohon maaf. InsyaAllah saya akan santuni usai pencerahan nanti saudara. Saudara, hari ini hari Jumaat, siang tadi kita sama-sama telah pun menunaikan solat Jumaat, hari yang mulia. Ini tanggal 28 April, dan ini merupakan hari yang ke-1136. COVID-19 masih belum usai. Harus diingat. Sebab itu saya berpesan pada anda, pastikan kita menjaga kesihatan, menjaga kebersihan diri saudara, agar keluarga kita terhindar daripada jangkitan COVID-19. Ia masih ada lagi saudara, jangkitan masih berterusan. Saudara Minah S Kitchen, saudara Rosli Misha, saudara Yaya Armin, saudara Nasir Zani Castello, saudara Muhammad Ali daripada Tampin, terima kasih. Saudara Mak Salim Mak Hashim, saudara KCY. Saudara, itulah yang dapat saya laporkan tentang COVID-19.
Sebentar lagi saya nak bagi penjelasan lagi. Ada lagi bahaya yang menanti. Sabar saudara. Jadi saudara tungau kayak katanya saudara. So, Habibah binti Habibah dan Amir Zaman, saudara. Tuan Muhammad Ali dari Tampin, saudara Muhammad Salim Hashim, saudara Muhammad Syafri Zanuddin. Itu juga Fazilah Awang dari Pulau Pinang, saudara Lim. Saudara, hidup mesti diteruskan, usaha mesti jalankan, rezeki harus dicari dengan halal. Jadi kalau teman-teman yang mempunyai produk, bolehlah hubungi Al-Azhar di talian 01-330-41241 supaya membolehkan saya memberi pencerahan. Saudara Zulhaha, saudara Zulhaha dia kata, kerajaan okey ke? Okey, sabar dulu saudara. Dan Al-Azhar dia memasarkan produknya, setangi, baku dan juga haruman daripada negara Arab. Kalau anda tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. Bolehlah memesan dinding manis Siti Farehah. Di teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, untuk mendapatkan buah-buahan boleh hubungi Syauqi di talian 0123575703. Dan akhirnya Popiah Sira Lady Maria. Ini makanan kegemaran saya, rasanya rangup, pedas, manis, sesuai untuk kita makan sambil melabun saudara. Hubungi Nizam di talian 0194351203. Sabar dulu saudara. Kita ni segmen by segmen saudara. Saudara Kazani, salam dari warga dan warga cinta damai katanya. Saudara Wan M. Bakri, salam perjuangan. Saudara Zana Saleh, apa cerita tentang pengampunan baku? Sabar dulu saudara. Satu-satu Saudara Agus Salim. Dan kita masuk segmen ini penting saudara. Itu daripada teman saya yang menghantar kiriman. Itu daripada catatan daripada Abedin. Abedin ni dari Kelantan. Dia menghantar kiriman kepada saya tentang dalam segmen naluri kehidupan saudara. Katanya Islam itu sentiasa mendorong untuk memupuk persaudaraan bagi mengelakkan timbulnya sifat hasad, dengki, buruk sangka, mengumpat dan sebagainya. Dan apabila kita melihat kekayaan orang lain, lebih baiklah kita fikir dan mengkaji bagaimanakah mereka itu berusaha sehingga memperoleh kejayaan. Kita pun harus berusaha mengikut langkah itu sebagai tauladan. Jadi bukannya kita merasakan hasad dan dengki. Kerana benih iri hati ini saudara, jika dibiarkan, lama kelamaan akan bercambah menjadi hasad dan dengki. Apabila hasad dengki itu tumbuh meliar, ia akan menyebabkan terputusnya hubungan silaturahim. Akhirnya hubungan yang dahulunya baik akan musnah begitu saja. Alangkah ruginya kita. Orang yang memiliki sifat dengki sentiasa hidup dalam gelisah jika jiwanya tidak tenteram, kerana setiap ketika mereka sentiasa berfikir bagaimana mahu menandingi kelebihan yang ada pada orang lain dengan cara yang salah. Itu cara dia saudara. Baginda Rasulullah SAW juga pernah berpesan supaya kita menjauhi sifat ini, kerana ia didorong oleh hawa nafsu dan menjadikan pelakunya itu menjadi seorang yang angkuh dan sombong. Dan baginda Rasulullah mengingatkan, sabda baginda, tidak akan masuk syurga kepada mereka sehingga mereka beriman dan menegah daripada saling berdengki dan menjauhkan silaturahim. Itu pandangan sahabat saya daripada Abedin, daripada Kelantan. Terima kasih Abedin. Dia selalu berkirim kepada saya. Kita santun pula pemutar kata catatan daripada sahabat saya Datuk Sri Said Ali. Katanya, belanjakanlah dengan apa yang kamu miliki ke jalan Allah, serta janganlah kamu mencampakkan dirimu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakil. Itu beliau mengingatkan kita, jangan kedekut, jangan bakil, sering-seringlah bersedekah. Terima kasih Datuk Sri Said Ali mengingatkan kita dalam segmen Mutiara Kata. Saya harus memberi pesanan, dan pesanan saya tidak lain tak bukan pada pimpinan negara di anjung kuasa agar jangan berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita khawatir dan bimbang dalam suasana ekonomi hari ini. Kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, negara boleh muflis saudara. Bagi teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam sebarang channel, saya tak marah, tetapi anda harus bertanggungjawab kalau maksudnya lari. Ya saudara, kena ingat saudara, ini adalah pencerahan politik. Matlamatnya tidak lain tak bukan hanya sekadar
memberi informasi yang terkini, yang termampu saya lakukan, saudara. Dan saya juga tak mampu untuk memantau setiap tulisan yang anda coretkan dalam muka buku saya ini, saudara. Itu gambaran dan penjelasan saya. Kita mestilah bertanggungjawab. Dan seandainya saya memberi pandangan, saya mencoretkan ataupun menuturkan kata-kata yang mungkin membuatkan anda tak setuju dan sebagainya, kita harus berpegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Kalau nak menyantuni, hantarlah. Tak ada masalah bagi saya kiriman, tetapi gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Begitu juga kalau anda berbicara dalam laman ini, saudara, saya harap gunakanlah bahasa yang baik kerana kita adalah warga cinta damai. Kita menyantuni semua masalah secara harmonis. Saudara, sebelum saya memberi laporan, banyak lagi laporan perlu satu persatu saya ingin mengingatkan anda bahawa Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan hujan lebat dan ribut petir di seluruh negara akan berlaku mulai hari ini sehingga hari Ahad. Jadi saudara, berwaspada bila tengok kalau hujan lebat apa semua, janganlah biarkan anak kita bermain di luar rumah dan mengundang bahaya. Kenapa? Hujan lebat dan angin kencang serta ribut petir dijangka berlaku di kawasan perairan Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor Timur, Pahang, Terengganu, Sarawak dan Sabah Timur. Saudara, itu hari ini, saudara. Dan keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam. Ini boleh menerbangkan apa sahaja di hadapan saya, dan agak berbahaya. Untuk laut, kalau teman nak bermancing, janganlah minggu ini. Elakkan. Cuti hujung minggu nak pergi mancing, tak usah. Kerana laut bergelora, saudara. Begitu juga sekarang ni, saudara, dalam suasana cuaca panas. Ini yang saya katakan tadi lebih bahaya, saudara. Kita sudah ada bahaya COVID-19. Sekarang ini negara kita sudah pun dicengah oleh bahayanya cuaca panas. Itu haba panas. Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataannya hari ini mengingatkan terdapat kawasan-kawasan yang merekodkan cuaca panas tahap 1 di Semenanjung, iaitu termasuklah di Kubang Pasu di Kedah, selain Tangkak, Johor dan Raub Pahang. 3 kawasan ini sudah pun mencecah dalam tahap 1. Di Sabah terdapat satu kawasan mencatatkan cuaca panas tahap berjaga-jaga, itu di Nabawan. Begitu juga di Sarawak, amaran cuaca panas tahap 1 dikeluarkan bagi kawasan Mukah, saudara. Status cuaca panas tahap 1 atau berjaga-jaga ini dikeluarkan bagi suhu yang maksimanya sudah menyangkaui 37 darjah Celsius. Kerana itulah sekarang ni di Kelantan, saudara, rakyat di Kelantan diminta untuk menghadkan sebarang aktiviti luar kerana cuaca panas sedang melanda negara kini. Demikian menurut Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan, Datuk Dr. Zaini Husin. Katanya cuaca panas memberi tekanan fizikal kepada tubuh manusia yang boleh mengundang kesan terhadap kesihatan daripada tahap sederhana sehingga membawa maut akibat strok haba. COVID-19 dia jangkitan, saya. Strok haba ni dia siapa aja begitu. Itu paling bahaya. Jadi semua lapisan masyarakat berisiko menjadi mangsa cuaca panas, terutamanya mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti di luar rumah, ataupun kanak-kanak berusia 5 tahun ke bawah, ataupun pengidap penyakit seperti sistem pernafasan, pengidap penyakit darah tinggi, penyakit jantung, kencing manis dan thyroid, selain orang dewasa yang berumur 40 tahun ke atas. Ini bahaya, saudara. Sebab kemarin sudah berlaku 2 kematian di Kelantan. Risiko bertambah jika mereka memakai pakaian tebal. Kalau kita pakai pakaian tebal, bertambah lagi risikonya, yang boleh menghalang haba keluar daripada penyejatan dan pengeringan peluh, sekaligus mengundang kepada sakit kepala, keletihan, lemah, tumpuan, pening, lemah otot atau kekejangan. Begitu juga mual dan muntah, saudara. Keadaan yang teruk boleh menyebabkan dehidrasi, itu kekeringan, kekeliruan dan tidak sedarkan diri ataupun koma, saudara. Mengulas lanjut, Dr. Zaini berkata antara cara untuk mencegah atau mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas yang melampau ini ialah dengan membanyakkan minuman air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fizikal kita. Masyarakat diminta, masyarakat diminta agar menjauhkan
aktiviti di luar rumah. Elakkan minuman kafein, kopi, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Malahan tidak boleh berada dalam kereta dalam suasana cuaca panas ini. Bagi individu yang gemar mengambil minuman bergula, berkafein dan beralkohol, mereka berisiko diserang strok haba jika lama terdedah dengan cuaca terlalu panas. Saya bagi tahu saudara, COVID-19 jangkitan kuman. Strok haba dia datang menyapa begitu saja, bagai renjatan elektrik. Jadi semua boleh kena kalau kita tidak berhati-hati saudara. Sebab itu malahan saya dapat laporan juga daripada Dr. Juliana, kerana katanya negara kita sedang mengalami musim peralihan monsun sehingga Ogos. Lama sahaja sehingga bulan Ogos. Dan ini akan mengundang peningkatan sesuhu badan mendadak yang mengakibatkan hyperthermia, iaitu keadaan suhu badan tinggi melebihi suhu normal. Badan kita ni selalunya suhu normalnya adalah 36 darjah Celsius ataupun 37. Tapi apabila kita kena haba ini saudara, stroke haba ini dia akan meningkat pada 40 dan boleh pengsan dan mengundang maut. Jadi sebab itu, Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri hari ini menyatakan bahawa pihaknya akan membawa persoalan stroke haba ke Kabinet, mungkin untuk meminta Kementerian Pendidikan memberi cuti pada anak-anak di sekolah. Kerana kanak-kanak lebih mudah untuk terdedah kepada masalah serangan haba ataupun stroke haba ini saudara. Dan kuasa cuaca panas terik. Jadi selalu ingat saudara, seperti yang kita tahu, negara kita sekarang ini sedang dilanda musim panas kering yang boleh mencecah sampai ke tahap 38 ke 40 darjah Celsius. Ini yang bahaya saudara. Stroke haba merupakan satu keadaan yang serius yang diakibatkan oleh pendedahan kepada keadaan sekeliling yang panas melampau. Ini boleh membuatkan badan kita tidak lagi mampu untuk menstabilkan suhu badan. Dan saudara, terdapat beberapa golongan ataupun individu yang punya risiko untuk diserang stroke. Saudara, jadi mereka yang melakukan aktiviti di luar. Oleh itu, kita perlu sentiasa berwaspada dan mengetahui tanda-tanda. Saya nak jelaskan sikit, mungkin mengambil masa sikit saudara. Ini untuk pengetahuan kita, keluarga kita, diri kita sendiri saudara. Iaitu kalau kita tanda-tanda diserang oleh stroke haba ini, antaranya ialah denyutan jantung menjadi cepat dan sentiasa merasa berdebar-debar. Kalau dalam badan saya dah rasa berdebar selalu, artinya denyutan jantung sudah bermula. Kedua, pernafasan laju kemudian pendek. Badan terasa panas dan kering, sakit kepala, pening dan kepala rasa berpusing. Juga berasa mual, di mana peningkatan suhu badan. Kalau ada alat untuk melihat tentang suhu badan kita, dia telah pun meningkat daripada 36 darjah Celsius kepada 40. Tekanan darah mula menurun secara daripada tekanan darah normalnya adalah 120 ke 100 tolak 140 ataupun 60/80 Hg. Kemudian berlaku tidak sedarkan diri atau pengsan. Jadi kalau ini berlaku saudara, segera kejarkan ke hospital. Jadi jangan melakukan aktiviti-aktiviti yang membahaya. Ini keadaan saya terpaksa berpesan pada teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya supaya kita menjaga kesihatan bukan diri kita saja saudara. Ini juga untuk keluarga kita, anak-anak, cucu-cucu, pasangan hidup kita. Dan pastikan, yang selalu saya katakan, di rumah kita sediakan satu baldi air supaya stroke ataupun renjatan haba ini dia terus cari ke air. Sebab stroke haba ini berlaku pada badan kita sebab dia akan mengeringkan badan. Ini yang penting saudara lakukan. Sebab banyak pernah berlaku, saya ingat dalam beberapa tahun lalu di Eropah sampai melibatkan 600 orang mati, maut. Jadi kita mengharapkan agar ini tidak terjadi. Musibah ini tak boleh nak buat apa saudara. Ini kerana bila berlaku fenomena perubahan cuaca dan kita sudah pun mengalami cuaca yang panas. Kita yang tak pernah ni. Saya haraplah Pak Chu, terima kasih Pak Chu. Matlamat saya lain tak ada, selalu saya katakan, saya sentiasa memberi informasi. Warga dewasa, warga emas perlu berhati-hati. Kalau boleh, duduklah di tempat yang teduh ataupun di rumah. Dan bila keluar dari rumah, balik jangan terus minum air batu. Minum air panas, suam, sejukkan badan, pasang kipas jangan laju-laju. Elakkan terus buka aircon saudara.
Kadang-kadang kita balik daripada luar mana, pasang aircon, masuk kereta, terus pasangkan alat pengawal dingin. Ini juga boleh menyebabkan badan kita tak boleh menerima perubahan yang mendadak begitu. Terima kasih saudara. Itu bab serangan haba. Saya harapkan kita sihat walafiat. Bagaimanapun pihak polis, ini laporan pula, sebab kita akan ada yang rupanya masih ramai lagi warga kita yang tidak pulang ke destinasi tempat asal setelah pulang berhari raya ataupun cuti panjang, dan mereka akan kembali ke kota. Sebab itu pihak Polis Diraja Malaysia akan melaksanakan ops lancar bermula hari ini sehinggalah hari Isnin. Kerana dikabarkan bahawa menurut pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasa Trafik Bukit Aman, Datuk Mat Kasim Karim, menyatakan PDRM menjangkakan akan berlaku pertambahan kenderaan yang ketara di atas jalan raya dalam tempoh antara besok sehinggalah hari Isnin. Dan ini akan menyebabkan kesesakan lalu lintas. Oleh itu, untuk melancarkan pergerakan bagi pengguna jalan raya, ops lancar akan dilaksanakan bermula hari ini, saudara, hingga 1 Mei akan datang. Sebab 1 Mei cuti umum, saudara. Jangan lupa, hari pekerja. PDRM juga akan mengambil tindakan penyuraian kesesakan. Jadi patuhi apa saja yang disarankan oleh pihak berkuasa. Kerana saudara, terdapat sejumlah sepanjang musim percutian kita yang baru lalu, saudara, sejumlah 14,514 notis ataupun saman pelbagai kesalahan telah dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Raya di bawah Akta Pengertian Jalan 1987. Menurut pengarah Jabatan Penguatkuasa JPJ, Datuk Lokman Jaman, notis dikeluarkan kerana hasil pemeriksaan terhadap 51,039 buah motosikal. Manakala sitaan kerana kesalahan tiada perlindungan insurans, tiada lesen memandu dan lain, membabitkan 290 lokasi di seluruh negara. Jadi 6 kesalahan utama yang dikesan ialah tiada lesen memandu, membabitkan sejumlah 4,583 notis. Pemandu yang memandu tidak mempunyai lesen. Kemudian lesen kenderaan motor LKM tamat, sejumlah 2,600 notis. Tiada insurans, ni road tax pun tak ada saya, 2,364. Lesen memandu tamat tempoh, 168 notis. Motor yang tidak memakai topi keleda, 160 notis. Dan tidak mematuhi lampu isyarat, 120 notis. Bagi op khas motosikal di Perak pula, katanya daripada 18 hingga 25 April sebanyak 7,146 motosikal diperiksa dan 1,313 motosikal diambil tindakan di bawah Akta 333. Jadi saudara, patuhilah Undang-Undang Jalan Raya. Itu segmen untuk peringatan jalan raya, kesesakan dan sebagainya. Bagi teman-teman yang nak balik ke Kuala Lumpur, nak balik ke destinasi masing-masing, meninggalkan desa yang permai, lepas berraya, berhati-hati memandu jalan raya, saudara. Saya tak mau melaporkan soal kejadian kemalangan, kematian dan sebagainya, sebab hari ini belum ada yang saya dapat, saudara. Ini kita masuk segmen tentang masalah, ini masalah makanan, food security, saudara. Kerana petani, pemborong dan pemekal, pertanian digalakkan untuk mendaftar di sistem geotanaman bagi memastikan mereka dapat merancang pengeluaran tanaman makanan dan mengatasi lambakan hasil tani. Ini berlaku sebab sebelum musim perayaan dulu, banyak hasil-hasil tani yang saya katakan kemarin, banyak sayur-sayur, tomato, kubis sudah pun busuk yang tak boleh nak dipasarkan kerana dan sudah pun melengkaui tahap penuaian. Jadi akhirnya terbuang begitu saja. Kita dapat lihat gambar-gambar dalam segmen media sosial, banyak tomato, kacang bendi, sayur-sayur habis rosak. Kerana lori-lori tak boleh nak mengangkut sepanjang musim perayaan selama 4 hari. Pihak ini Kementerian Pengangkutan telah pun mengeluarkan kenyataan tidak dibenarkan lori-lori mengangkut barangan ataupun menggunakan jalan raya. Kesannya tak ada lori. Jadi sebab itu saya mengharapkan, ini saranan saya secara peribadi, saya merasakan yang terbaik Kementerian Pertanian bukan sekadar mendaftar dengan geo pertanian. Sebaliknya, diwujudkan pusat-pusat pengumpulan
pusat-pusat pengumpulan hasil pertanian, terutama sayur-sayur di kawasan tinggi seperti di Camorra Highland, di Lodging, saudara. Jadi kawasan-kawasan ini perlu ada tempat yang sesuai. Bangunkanlah supaya sayur-sayur atau hasil pertanian ini dapat dihantar ke kawasan tersebut dan disimpan dalam keadaan yang baik. Supaya dalam macam kita simpan kita punya sayur-sayuran dalam peti ais. Itu yang patutnya dilakukan. Kalau sekadar mendaftar pun tak menjadi juga. Kita perancang tanaman, kita tahu bilakah masa menuai dan sebagainya. Sebab itu saya menyarankan agar Kementerian Pertanian menyediakan tempat-tempat, pusat-pusat lokasi penyimpanan makanan yang selamat. Begitu juga masalah ikan. Kita jangan lupa saudara, kita import kobe dari Indonesia. Datang satu kapal, satu bot, nak hantar ke mana kalau pusat penyimpanan tak ada. Dulu macam beras, dulu kita ada store ataupun gudang untuk menyimpan beras. Sekarang ni dah berkurangan. Malahan kawasan tersebut telah pun menjadi kawasan perumahan. Ini yang membuatkan kita menghadapi tekanan food security, saudara. Jadi saya haraplah Kementerian Pertanian dapat memikirkan permasalahan ini demi lestari agar makanan kita sentiasa cukup. Begitu juga dengan bekalan ikan, daging dan sebagainya. Saya dipahamkan pusat halal hub yang ada di Pelabuhan Kelang, saudara, kosong. Kenapa tidak digunakan untuk menyimpan semua makanan di situ sebagai store, sebagai simpanan darurat? Itu keadaan, saudara. Saya haraplah agar perkara ini dapat dipertimbangkan. Kalau dibincangkan minggu depan, bincangkanlah di peringkat kementerian, saudara. Hari ini, saudara, saya juga semalam saya dah bagi tahu, dan hari ini saya ingin menyatakan sekali lagi bagaimana sifat ataupun sikap pemimpin kita. Sabar, saudara, isu-isu Tun Najib pelan-pelan satu-satu lah. Gaji mewah jadi makan sayuran pula. Pak Cu, itu keadaannya. Gajah mewah katanya makan sayuran. Bukan gajah mewah, Pak Cu. Kalau sayur-sayuran tak disimpan dengan baik, dia rosak. Dan saya masuk segmen bagaimana pengkhianatan. Ini berlaku, saudara, apabila saya melihat jaringan pejuang bangsa mendedahkan bagaimana sulitnya mereka mengetengahkan masalah tentang tanah-tanah reserve Melayu yang sudah pun berpindah tangan kepada bukan Melayu. Persoalan ini pernah didedahkan sejak tahun 2017 oleh mantan Esko Kerajaan Negeri Perak, iaitu Datuk Hamidah Osman. Kenapa perkara ini diizinkan dan masih tidak ditangani? Dan kabarnya ratusan ekar, ribuan ekar tanah reserve Melayu berpindah tangan. Ini yang perlu disantuni oleh pejabat tanah, oleh pejabat daerah. Saya melihat ini bukan satu masalah yang kecil. Ini masalah serius, kerana saya merasakan ini satu pengkhianatan. Tanah reserve Melayu telah pun termaktub dalam perlembagaan. Sesiapa yang mengubah asasnya, mereka juga seolah mengubah perlembagaan negara. Ini pengkhianatan. Saya harap agar pimpinan hari ini, kerajaan Madani, kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mau telus, perlu dibuka semula fail-fail ini. Bagaimana juga berlaku di pejabat daerah Tanah Hulu Selangor. Ini satu masalah lagi, saudara. Bagaimana ia pada mulanya terdapat sekitar dalam 20 warga bangsa kita yang tinggal di kawasan tanah daripada Kampung Koskan. Kampung Koskan tambahan. Mereka sudah mendiami kawasan tersebut selama lebih daripada 30 tahun. Tapi hari ini mereka telah pun mendapat surat pengusiran supaya mereka mengosongkan tanah tersebut. Bukan penduduk tersebut tidak meminta permohonan pada kerajaan negeri. Mereka sudah pun buat permohonan kepada pejabat daerah tanah di daerah Hulu Selangor. Jadi penduduk adalah tanah hak milik persendirian. Kediaman dimaksudlah penduduk adalah tanah hak persendirian, lot 4465 322912. Dan katanya sejak diberi milik sejak 13 tahun dulu. 21 Jun 1890. Ini tanah reserve Melayu, saya yakin, saudara. Bagaimana perkara ini berlaku? Dan asalnya penduduk minta untuk meneruskan kediaman dan minta grant, tapi alasan yang diberi kononnya kawasan tersebut tidak sesuai untuk kediaman kerana digunakan untuk laluan air dan macam-macam alasan lah.
Tetapi tidak berapa lama selepas itu, tiba-tiba hari ini mereka mendapat notis pengusungan daripada pejabat daerah. Dia kata menurut Mak Nafis, penduduk meminta dulu, kononnya kerajaan negeri memberi milik tanah reserve sungai kepada. Akhirnya tanah yang dikatakan tanah reserve sungai di kampung di kampung sebut telah pun diberi pada syarikat untuk dimajukan sebagai kawasan perumahan. Saya rasa ini satu tindakan tak betul. Seseorang yang dah tinggal di satu kawasan lebih daripada 10, 20 tahun, 30 tahun, dia juga mempunyai sentimental value, hak dia sebagai rakyat. Apatah lagi kalau kawasan itu tanah reserve Melayu. Saya tak nak sebutlah apa nama syarikat itu, saudara. Dan saya mengharapkan agar sebagai pejabat daerah yang mengendalikan hak ehwal tanah perlu mengkaji balik surat notis pengusungan sebut. Kerana di mana mereka nak tinggal? Suruh keluar, nak keluar ke mana? Dalam bahasa Perak kata dihincit begitu saja, saudara. Ke mana mereka nak tinggal? Apakah tidak ada kemanusiaan? Malahan mereka menerima notis sebut dalam bulan akhir-akhir nak menyambut Aidilfitri. Saya rasa ini yang tak betul. Saya mengharapkan agar pimpinan kerajaan negeri, Datuk Amiruddin, kita sekarang ni UMNO sudah pun berada dalam kerajaan perpaduan. Dan kita dah merasakan kita adalah sebahagian daripada kerajaan. Dan kita tidak mengizinkan agar warga bangsa kita diperlakukan sedemikian rupa. Seandainya ini telah dilakukan oleh pimpinan terdahulu, perlulah mereka yang melakukan pengkhianatan ini dibawa ke muka pengadilan. Saya menuntut benda begitu, saya tak peduli sama walaupun saya warga UMNO. Kalau ada orang UMNO, pemimpin UMNO yang melakukan kebejatan tersebut, mereka perlu memikul ataupun memikul tanggungjawab atas kebejatan yang mereka lakukan. Kita tidak boleh berkompromi terhadap satu pengkhianatan terhadap bangsa kita. Ya, saudara, saya harap begitulah. Kerana semalam ada media melaporkan selama 12 keluarga peneroka yang tinggal kampung sejak 40 tahun, saudara. Mereka merasa kecewa, terkejut apabila menerima notis pengusungan dari Mahkamah Tinggi Shah Alam. Ertinya pemaju dah pergi jumpa mahkamah, dan lebih mengecewakan, walaupun notis berkenaan bertarikh 18 April 2023, 12 keluarga berkenaan mendakwa menerimanya ketika umat Islam mahu meraihkan hari sambutan Aidilfitri. Zalim, saya katakan. Ini keadaannya, saudara. Jadi bagaimana nasib penduduk kampung Koskan Tambahan di Serendah, di Batang Kali, Hulu Selangor? Mereka diumpamakan padi ditanam, ladang yang tumbuh, sebagaimana catatan yang saya baca daripada urusan. Jadi saya rasalah, saya haraplah persoalan ini perlu dijelaskan dan perlu ditangani. Kalaupun mahu mereka dikeluarkan, carilah kawasan supaya mereka dapat memulakan penghidupan. Dulu masa mereka meneroka kawasan tersebut, mereka tak ada pun bekalan air, tak ada bekalan api. Mereka macam boleh katakan masuk dalam kawasan lombong, kawasan hutan. Susahnya lebih teruk daripada peneroka Felda. Hari ini kampung tersebut dah ada pun bekalan air, bekalan api dan sebagainya. Takkan mau diusir begitu saja setelah mereka tinggal selama lebih 40 tahun. Ini yang saya rasakan, saya haraplah, saudara, kita harus memperjuangkan bersama tentang untung nasib warga bangsa kita. Janganlah kerana wang ringgit mereka sanggup menggadaikan bukan saja maruah, untung nasib bangsa kita, saudara. Ini saya tak boleh terima, saudara. Saya haraplah banyaklah catatan saya dapat, tapi saya merasakan pejabat daerah di Hulu Selangor perlu menanganinya, saudara. Baik. Ini pula kisah pula di Melaka. Ada kawan saya menghubungi saya malam tadi, Saudara Hashim. Dia telefon saya, dia menceritakan latar belakang keadaan, apa yang berlaku tentang video skandal, video seks Esko Kerajaan Negeri Melaka, itu Dato' Rais Yassin. Beliau merupakan ketua UMNO bahagian yang baru menang. Katanya ini lain tak ada adalah isu politik. Dan saya melihat juga kenyataan. Saudara Rais, dia kata dia tidak mahu mengambil terus membuat laporan polis. Tapi dia mengharapkan, dia dituduh, jadi mereka yang menuduh beliau perlu membuat laporan pada pihak polis. Dan dia bekerjasama dan menanti bilakah pihak polis mahu mengambil siasatan dan dia akan beri kerjasama. Kerana ini adalah masalah politik. Masalah politik, maka berlaku soal sejauh mana benar dan sebagainya. Kita mengharapkan agar pihak berkuasa segeralah menyiasat. Sebab kabarnya ada pihak telah pun membuat laporan di Suruhanjaya pencegahan rasuah.
Saya tak heran pula macam mana. Memanglah dalam nota-nota kononnya yang dikepilkan, perbualan melalui hubungan telefon, melalui mesej. Apakah ada elemen rasuah dan sebagainya, elemen rasuah seks dan sebagainya. Dan sekarang ni saudara, dalam dunia tanpa sepadan, elemen macam-macam orang boleh buat. Tetapi bagaimana kenyataan Datuk Rais Yassin, dia kata dia akan menimbangkan untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka yang menyebarkan perkara, katanya itu adalah fitnah. Sama-sama kita tunggu. Saya nak bagi komen lebih pun tak boleh. Malahan Ketua Menteri Melaka Datuk Rauf pun telah menyatakan bahawa beliau tak mengiyakan, tidak menafikan. Biarlah pihak berkuasa yang menentukannya. Kisah itu laporan tentang apa yang berlaku di Melaka. Hari ini saudara, sebagaimana yang saya katakan, saya dah bagi tahu berkali-kali. Seminggu dulu pun, dalam 2-3 hari dulu pun saya bagi tahu bahawa sebenarnya nama Datuk Seri Najib, bosku, tidak ada dalam senarai untuk dibincangkan oleh Majlis Pengampunan yang bermesyuarat pada hari ini. Saya dah bagi tahu. Jadi jangan pula buat-buat tak tahu. Ini keadaannya memang benar, keluarga ada mengantar surat memohon, dan malah semalam dan kemarin saya dah mengulas mantan Pegawai Negara Tan Sri Abu Talib Osman pun telah membuat kenyataan bagaimana proses untuk Majlis Pengampunan ini diadakan perbincangan mesti mengikut dia punya giliran. Dan keadaan gini, saya dah bagi tahu. Ada kawan malam tadi lama jawab sembang. Saya fikir macam mana saya nak bagi penjelasan supaya orang faham yang benar. Sebab isu Datuk Najib ni saudara, isu yang cukup kronik. Kerana mahkamah telah pun membuat keputusan. Tiga-tiga mahkamah, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan, dan juga semua dah buat dah. Dari segi elemen, mahkamah telah terlaksana. Dan dari segi sudut pandangan perundangan, dari segi undang-undang, mahkamah tak boleh nak buat apa. Cuma sebagaimana yang dilakukan oleh UMNO. Kita dengar kenyataan Presiden UMNO. Kita bukan nak menentang mahkamah, kita bukan nak mencampur adukkan soal-soal keputusan mahkamah. Sebab kita bukanlah pihak yang boleh mencampuri urusan mahkamah dalam pengagihan kuasa. Kuasa eksekutif, syurga legislatif, syurga judiciary, tak boleh nak campur aduk. Kita kerajaan hari ini bukan macam kerajaan terdahulu, di mana Perdana Menteri boleh masuk campur terus begitu. Dan ini akan dilihat pincang. Kita mau membina satu masyarakat yang baru. Dalam keadaan ini saya dah bagi tahu, cuma yang ada hanyalah rayuan. Itu yang diputuskan oleh Majlis Tinggi UMNO. Kenyataan Datuk Seri Yahya Hamidi, dia minta, jadi Majlis Tinggi UMNO mohon rayuan kepada tuanku berdasarkan kepada kenyataan pengerusi 5 jemaah hakim rayuan yang mengatakan Datuk Seri Najib tidak diberi keadilan dalam perbicaraan. Bukan keadilan dalam kes, keadilan dalam perbicaraan. Sebab itu mohon agar Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong dapat campur tangan. Itu saja saudara. Jadi malam tadi saya berbual dengan kawan-kawan, teman-teman saya. Saya kata saya kata beginilah saudara. Ceritanya sekarang ni kalau umpama lah. Minta maaf saudara, ini bukan cerita benar, diumpamakan. Percintaan rakyat dengan Datuk Seri Najib dah terjalin. Okey, sebagaimana seorang lelaki dia bercinta dengan satu perempuan. Tapi masalahnya perempuan ini adalah milik, dia ada suami. Suami itu macam Datuk Najib dah dijatuhkan hukuman. Dia anggapkan hukuman suami. Now nak berkahwin, macam mana nak kahwin? Jumpa Tok Kadi kata aku tak boleh mau beri perkahwinan ini. Walaupun gadis wanita itu nak kahwin, nak juga dengan lelaki tersebut. Lelaki tersebut pun nak kahwin, tapi suaminya tidak melafazkan cerai. Nak kahwin macam mana? Itu bagi saya lah untuk memudahkan cerita dari sudut perundangan. Sekarang ni, ini masalahnya. Semua orang tahu bagaimana Datuk Seri Najib ini adalah penganiayaan. Semua orang faham keadaan. Bagaimana tuduhan terhadap beliau itu seolah tuduhan-tuduhan yang bermotifkan politik. Itu semua orang tahu, dah bertahun dah tahu. Tapi apabila mahkamah dah buat keputusan, apa yang kita boleh buat? Percintaan lelaki dengan perempuan ni dah setuju, semua nak kahwin dah.
Tok Kadi kata tak ada masalah, aku datang jumpa aku nikahkanlah. Tetapi kalau suami dia tak ceraikan dia, nak kahwin macam mana? Ini masalah pandangan saya lah, saudara. Saudara Rozan Yusof dia kata masa zaman Mahathir boleh buat semuanya. Inilah saya nak katakan saudara, bahawa hari ini kita tidak mahu mencampuri urusan mahkamah. Kalau sahaja hari ini kerajaan hari ini mencampuri macam mana Dr. Mahathir buat, maka orang dapat lihat 2 kali 5 lah. Sebab itu saluran yang terbaik Agong. Yang terbaik Agong. Kalau tuanku berfikir, berbincang dengan brother rulers ataupun majlis raja-raja Melayu memutuskan. Dan jangan lupa pula saudara, masih ada lagi kes yang sedang dibicarakan. Sebab itu saudara, ini kenyataan Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata parti lain jangan campur lah. Sebab beliau mengulas hari ini adanya pihak yang jangan beri pengampunan, beri pandangan itu pandangan. Dia kata parti lain jangan campur, ini urusan UMNO. Kita dah berada dalam satu kumpulan, janganlah kita saling cubit-mencubit, cuit-mencuit. Ini gambaran yang cuba dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid selaku Presiden UMNO. Saudara, kes ni masih berjalan saudara. Saya nak bagi tahu saudara, pertuduhan baru timbul lagi saudara. Ini sebab itu elok diselesaikan. Di Switzerland hari ini mendedahkan bagaimana Jolo dan pegawai Petro Saudi dikatakan bertanggungjawab memperdaya Prince Turki dan Datuk Seri Najib untuk kepentingan peribadi masing-masing. Saudara, Peguam Negara Switzerland mendedahkan 2 pegawai YMDB juga terlibat dalam komplot tersebut. Mereka memperdaya lembaga pengarah YMDB dengan memberikan maklumat yang salah, yang menyebabkan 1.5 bilion dipindahkan kepada Petro Saudi dan 700 juta kepada syarikat Gutsa yang dikawal oleh Jolo. Dan saya kata, saya melihat apa yang cuba dilakukan oleh Sultan Ibrahim adalah untuk membawa balik Jolo. Ini yang paling penting, supaya persoalan isu Datuk Najib ini dapat diselesaikan secara tuntas. Katalah sekarang ni majlis pengampunan ataupun tuanku mengampunkan, ini bawa ke SRC. Bukan kes YNDB, sebahagian daripada YNDB, tapi SRC. Memang kita tahu bahawa cara penghakiman, cara pembicaraan sebut yang dikatakan oleh pengurusi Datuk Zakaria, dia kata sebagai pengurusi hakim, 5 orang hakim itu, dia kata Datuk Seri Najib pembicaraan, bukan sebenarnya pembicaraan Seri Najib tidak diberi keadilan dalam pembicaraan. Dan jika ini berlaku, jadi sepatutnya bawa Jolo, bawa Zeti, semua terlibat, dedahkan. Dan kita selesaikan semua. Mudah tuanku nak campur tangan setelah melihat bagaimana berlakunya penganiayaan. Tetapi memang semua orang tak mahu Datuk Najib dikeluarkan. Ada orang tertentu. Kerana seandainya Datuk Najib dibebaskan dan Jolo dibawa balik, jangan lupa saudara, Dr. Mahathir pernah membuat kenyataan. Masih terngiang lagi saya katakan dulu saudara. Kalau bawa balik Jolo, rosak ekonomi negara. Kenapa? Kenapa dia membuat amaran? Jolo tak boleh dibawa balik. Kalau bawa balik Jolo ke negara kita ini, maka ekonomi negara kita akan lumpuh. Pula dah. Jadi bagi saya kenyataan-kenyataan begitu perlu dikumpul. Berartinya ada elemen-elemen begini. Jadi saya harap teman-teman bersabar. Cuma saya harap, saya tengoklah ramai kawan-kawan yang memang kita sayang dan menyokong Datuk Najib dan meyakini bahawa ada penganiayaan dalam proses keadilan terhadap Datuk Najib. Ya saudara, saya dah katakan, selagi Jolo tak dibawa, selagi Zeti tak dibawa, selagi suami Zeti tidak dibawa ke muka pengadilan, selagi Nek Faizal tidak dibawa ke muka pengadilan, selagi Nur Muhammad Yaakob, mantan menteri, tidak dibawa ke muka pengadilan, semua ini jadi terlingkup dan tak dapat, saudara, tak dapat nak dilihat. Hanya yang tahu Datuk Najib salah, itu sahaja. Malahan bila bercerita tentang Hakim Nazlan juga menimbulkan 1001 persoalan, dan Hakim Nazlan seolah dilindungi. Ini gambaran-gambarannya. Saya tak boleh nak mengulas lebih lagi, saudara. Kita boleh terjebak dalam contempt of courts. Yang terbaiknya saya kata, biarlah persoalan Najib ini diuraikan oleh Duli Yang Mulia Pertuan Agong, dan yang terbaik, bawa balik semua mereka yang ada kepentingan. Rozana ada, Mak Salih ada. Di Washington pun sudah terdedah. Jolo juga telah dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Kuwait. Ia bersalah. Tapi kenapa di negara kita ini beliau tidak dibawa balik? Itu persoalan saya. Soal pengampunan saya.
Bukan tak ada boleh pengampunan, tetapi saya yakin Kemauduli yang oleh tuanku nak melihat segala secara total. Dan giliran untuk mendapat dibincangkan pengampunan ini kena tunggu giliran lah, 1, 2, 3 ramai. Itu gambarannya saudara. Saya dah bagi tahu 2, 3 hari lepas pun. Memanglah agak mengecewakan kita, tapi nak buat macam mana saudara? Segala-galanya terlekat kat tengkuk ni. Di sini saya katakan hebat Dr. Mahathir. Dia lekatkan benda begitu, susah nak terongkai. Bagaimana dia alami Dr. Sultan Ibrahim. Bertahun untuk menyelesaikan masalah diri dia yang terpenjara. Ini cerita dia saudara, begitulah. Cuma dia kata kalau berartinya Dr. Mahathir saja boleh menguraikan. Tak mahu begitu saudara. Apa yang kita harapkan bahawa dalam keadaan begini bertabah sabar saudara. Saya memang kita bersimpati. Kita amat bersimpati Dr. Najib. Cuma bagaimana kata Datuk Zahid Hamidi, parti lain dengan campur. Sebab kita dengarlah pemimpin daripada parti Amanah minta janganlah memang adalah daripada parti DAP, daripada parti Amanah, yang pimpinan daripada parti Keadilan sendiri pun yang minta jangan diberi keampunan sebab jangan buat begitu. Ini masalah dalaman parti kami. Biarlah pimpin UMNO yang menyelesaikan, kerana Majlis Tinggi UMNO telah pun mengutus untuk mendapat tarikh menghadap pada dua-dua tuanku untuk menceritakan keadaan. Biarlah diuraikan secara tuntas, secara berhemah. UMNO tidak akan menekan. Sebab tu banyak orang pihak mengatakan kenapa tak jumpa Agung, minta petisi dan sebagainya. UMNO tidak akan melakukan tindakan menekan Agung. Saudara Muhammad tu dia kata kalau mereka ni telus dan jujur, bila-bila Jolo boleh dibawa balik. Ini keadaan sekarang ni. Inilah saudara Muhammad tu, saya setuju dengan anda. Saudara Fazilah Abdul dia kata ada waktunya yang sesuai untuk Najib. Saya rasa begitu. Keadaan suasana sekarang ni, saudara, keadaan sekarang ini. Memanglah malahan sekarang ni saudara, kalaulah Datuk Najib dibebaskan, maka puak-puak daripada Perikatan Nasional akan mencela dan menuduh macam-macam kerajaan perpaduan. Kalau tak dibebaskan juga dicela. Jadi kita harus berhati-hati saudara. Ini sedang diambil kesempatan oleh pimpinan kalangan mereka saudara. Itu perlu saudara saya hayati. Jangan kita terjebak dengan percaturan politik. Semua orang tahu apa yang berlaku pada Najib adalah antara percaturan politik. Sebab itu kita minta Jolo dia bawa balik dan semua saksi ada, barulah terurai segala-galanya. Dan jangan lupa sekarang ini usaha-usaha sedang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk memastikan agar Perdana Menteri diusir daripada anjung kuasa Sri Perdana sebagaimana didedahkan oleh sahabat saya Datuk Lokman Adam dan sebagainya. Tapi bagi saya itu hanyalah mimpi kosong. Dan akhirnya saudara, hari ini semalam saya tengok juga bagaimana Menteri Besar Kedah Datuk Sri Sanusi, dia mengatakan bahawa kononnya sudah wujud Little Napoleon dalam pejabat Perdana Menteri. Saya pun hairan macam mana pula ada Little Napoleon. Sebenarnya bermasalah dia dengan Datuk Sultan Ibrahim. Siapa nak menanam kebencian Datuk Sultan Ibrahim dengan beliau? Dia yang melampah mulut yang begitu macam-macam, mengata, mengeji dan sebagainya. Tiba-tiba sekarang ni dia kata orang lain disalahkan. Ini masalahnya saudara. Tapi bagaimanapun saya dipahamkan dia akan menghadiri sambutan Aidilfitri, anjuran kerajaan perpaduan di Kedah mengiringi dua duri tuanku Sultan Kedah. Ini keadaan bila terbongeh-bongeh. Tapi bagaimanapun di Kelantan saudara, pula dah Timbalan Menteri Besar kata belum dapat lagi jemputan. Ya, kena jemput. Diorang ni semua kena undang. Orang PAS ni saudara, lebay-lebay ni kena undang diorang, kena pergi jumpa dengan ini, dijemput hadir. Itu keadaan mereka saudara. Tak boleh. Sepatutnya you Datuk ni bersamalah tuan rumah. Apa masalahnya? Tak ada. Tidak ada jalinan keikhlasan untuk bersahabat antara kerajaan negeri dengan kerajaan pusat. Tak apalah, saya agak biarlah benda berlaku. Tetapi berbalik pada kes Datuk Najib, saya mengharapkan agar ahli-ahli, warga-warga yang melayari live saya ini perlu berhati-hati. Kes Datuk Najib dilepas salah, tak lepas salah. Inilah jerangkap yang terpasung pada kita semua. Ini saya, sebab dulu saya cakap, saya respect Datuk Mahathir ni. Dia bila dia buat satu benda dari segi politik tu, dia tak, macam orang kata ikan, tak boleh nak buat apa. Keadaannya sekarang begini saja. Saya nak bagi jelas, tak tahu macam mana saya nak bagi jelas pada teman-teman yang marah. Saya nak tanya pada mereka, okeylah Datuk Najib dibebaskan. Apa kata mereka pada kerajaan hari ini? Mereka akan gunakan platform ini. Malaysia mengamalkan undang-undang rimba.
sebagaimana yang selalu dihujahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi Perdana Menteri Malaysia juga adalah mengamalkan perkara yang sama, cakap saja lebih, akan disebarkan seluruh dunia. Dan bila sekarang ni tak dapat pengampunan, memang bukan tak ada pengampunan, belum lagi, saudara, belum dibincangkan, tidak dibincangkan. Dan mereka tidak mampu untuk menembak pelabur di luar. Yang cuma mereka lakukan adalah untuk mewujudkan kemelut dalaman, supaya rakyat marah, orang UMNO marah, benci. Itu je keadaannya, saudara. Dalam keadaan begitu, mereka memasang perangkap, mahu agar ahli-ahli Parlimen UMNO ini yang mana bersimpati dengan Datuk Najib menyokong mereka dalam gerakan yang cuba mereka lakukan, yang sedang mereka lakukan. Itu untuk mengusir pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Zahid Hamidi, Datuk Fadilah Yusof dari anjung kuasa di Sri Perdana. Ini mereka sedang lakukan. Dan jangan heran, saudara, perkara ini akan ditembak habis-habisan. Inilah modal paling ampuh kononnya pada mereka. Tapi kalau kita faham, kita buat tak tahu je. Macam mana isu, mereka dah tak ada isu sekarang, saudara. Isu yang ada pada mereka setakat seminggu dua dulu adalah tentang hasrat kerajaan perpaduan menganjurkan majlis hari raya di negeri-negeri. Itu yang dikatakan bahawa membazirkan wang rakyat. Saya nak jawab soal ni. Saya dapat juga kawan-kawan hantar kiriman, betul, kononnya membazir wang rakyat. Tapi tak pernah pula kita dengar orang bercakap soal pembaziran waktu negara dipimpin oleh Tun Mahathir, waktu negara dipimpin oleh Sri Muhyiddin, malahan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Bagaimana menteri dilantik sampai 70 orang? Bukankah itu pembaziran? Tak ada pula orang bercakap. Bagaimana melantik duta khas ke negara-negara macam di Timur Tengah, tak pernah pergi pun, tapi gajinya puluhan ribu. Bukankah itu membazir? Bagaimana tentang nak buat satu ubah suai pejabat, menilai ratusan ribu ringgit, tukar perabot pejabat Perdana Menteri, pejabat menteri, ratusan ribu ringgit. Kos penyelenggaraan kereta menteri 1.6 juta. Bukankah itu satu bentuk pembaziran wang rakyat? Macam mana nak melakukan ubah suai kediaman rasmi Sri Perdana 30 juta, saudara? Bukankah itu pembaziran? Hanya untuk menganjurkan majlis sambutan raya supaya dapat bersama-sama dengan rakyat, menyambut raya, makan bersama, itu dianggap satu pembaziran. Saya tak tahu lah, sah. Hari ini mereka menuduh keadaan rumah terbuka ini sebagai satu pembaziran. Sebab mereka tidak mempunyai isu politik. Kerana itu hari ini bila isu Datuk Seri Najib tidak dibincangkan oleh Majlis Pengampunan, saya dah bagi tahu. Cuba dinyalakan api amarah rakyat terhadap pimpinan di anjung kuasa di Sri Perdana. Kononnya mengenai Datuk Najib, janjilah, bahawa bohonglah. Sekarang ni Zahid nak jawab apa? Apa kata Zahid Hamidi? Konon nak berjuang untuk Najib semua. Cuba diadu dombakan. Jadi kita jangan terperangkap, saya. Ini saya nak beri penjelasan sebab saya melihat sebab mereka punya modal ampuh. Kerana suka tak suka, pimpinan di sebelah sana sekarang ini berusaha mencari upaya bagaimana nak menyelamatkan diri mereka. Dia bukan soal isu Datuk Najib. Dia bukan isu sambutan hari raya. Isu sekarang ni bagaimana nak bagi tahu Anwar Ibrahim, you get lost, saya ada kandidat baru jadi Perdana Menteri, dan kes mereka dapat diselamatkan. Kerana saudara sudah pun terdedah sedikit demi sedikit, dan saya dapatan saya tak mau jelaskan lagi sebab masih dalam siasatan. Sebagaimana saya katakan semalam, masih lagi pihak berkuasa sedang menyiasat, dan mereka sedar diri mereka diburu. Saudara jangan ingat Perdana Menteri tak tahu, jangan ingat pejabat Perdana Menteri tidak tahu perkembangan yang sedang mereka lakukan. Nombor telefon mereka, perbualan mereka dalam telefon, semua ada, semua dapat didengar. Saudara lihat bagaimana Latifah Koya boleh mendedahkan perbualan Datuk Seri Najib waktu itu sebagai Perdana Menteri dengan putera mahkota Arab Saudi. Jangan lupa, saudara, kalau itu boleh direkod, itu boleh dirakam, itu boleh dengar, apakah pimpinan di pejabat Perdana Menteri hari ini tidak dengar? Apakah mereka tidak tahu? Cuma mereka menanti waktu dan ketika. Mereka semua ni sekarang, saudara, akan, bagi saya lah, menjadi calon kepada kluster mahkamah. Tunggu. Jangan fikir anda bijak. Berapa berat bayaran ada dalam hubungan telefon. You jangan risau. Pertemuan mereka juga dirakam.
So mana kata Datuk Lokman Adam ada pertemuan dilakukan di Janda Baik. Janda Baik rumah siapa yang besar di Janda Baik? Faham sajalah saudara. Dan saya dapat merungkaikan bahawa sekarang ni mereka juga tersekat apabila dikatakan bahawa bagi Perikatan Nasional mesti nak Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Kalau tidak, mungkin ada goyah sikit sokongan kalangan ahli-ahli daripada PBM. Itu keadaannya. Tetapi yang sebenarnya nak melepaskan diri ni. Sebab itu digamit daripada wakil rakyat daripada Sarawak. Dan Sarawak, saya dah jelaskan malam tadi, malam kemarin, Sarawak tidak akan mengizinkan ahli-ahli parlimennya bersekongkol dengan usaha menjatuhkan pimpinan kerajaan hari ini, kerana mereka tak pernah termimpi warga Sarawak, orang Sarawak boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Saudara Aliah berlatih sebelum mau menjatuhkan Datuk Anwar Ibrahim, mereka harus dimasukkan ke dalam dulu. Saya rasa saudara Alias tunggu. Saya juga dipahamkan pihak berwajib sedang mengemas kini tuduhan-tuduhan yang akan dilakukan. Pasti akan ada. Siapa yang menjadi ownernya, siapa tuannya, siapa pertemuannya, berapa offernya, mana duitnya. Dan sekarang ini banyak wang. Saudara Puan Hasnah, Saudara John Rambo, Saudara Aziz, Saudara Amy Bashir. Benar, saya setuju. Masing-masing nak melepaskan Tengku. Isu Datuk Najib ini hanyalah sekadar untuk menjadikan isu politik. Kalau Datuk Najib dilepaskan pada hari ini, pengsan kerajaan perpaduan dituduh macam-macam. Bila tak lepas, kalau buat belum lepas hari ini, satu dunia akan diratap. The government of Malaysia adalah mengamalkan undang-undang rimba, interference ataupun campur tangan dalam mahkamah. Itu seandainya dibebaskan. Bila tak dibebaskan, tak bolehlah buat cakap di luar negeri. Tetapi dalam negeri dikecoh untuk ahli-ahli UMNO dan rakyat. Saudara Rosli Tahir dia kata, seluang koyak nak baling mercun bola aku dekat PM. Itu apa yang berlaku di Kelantan lah, dah ketangkap pun dah. Hanya kemarin dia buat kenyataan. Kalau Datuk Anwar Ibrahim hadir di Kota Baru untuk majlis rumah terbuka, adalah Mamat dihantar kiriman. Balingkan dengan mercun. Kan dah masuk ke dalam. Itu sikit. Saudara Nori, tak lepas Najib pun kerajaan kena hentam. Macam-macam alasan. Tapi alasan ini hanya dalaman. Kalau rakyat faham keadaannya, kalau rakyat faham, maka saya rasa boleh dikendurkan. Tapi bagi mereka yang tak faham, teman-teman, saya nak bagi tahu, saya lebih rapatlah saudara dengan Datuk Najib dan keluarganya. Saya dah bagi tahu keadaan begini sukar. Kerana buat kena, tak buat kena. Tapi kalau buat, maka kita akan ledakkan di peringkat antarabangsa seolah-olah negara kita mengamalkan undang-undang rimba, campur tangan politik, undang-undang. Jadi pelabur akan dikejutkan. Matlamat mereka, seboleh mungkin pelabur mesti disekat supaya tidak masuk ke dalam negara kita. Sebab itu dikecohkan suasana politik. Kerana mereka ada agenda mengkucar-kacirkan negara ini supaya pelabur-pelabur tidak datang. Itu je matlamat mereka. Matlamat lain tak ada saya. Saya rasalah dalam keadaan begini sepatutnya kita berhati-hati. Sebab itu sekarang ni tak dapat lain. Dah pula bahawa mana Parti Bersatu telah pun memohon kepada mahkamah untuk memulakan prosiding semakan kehakiman bagi mendapatkan perisytiharan kursi Parlimen Papar, Batu Satpi, Ranau dan Sipitang. Mestilah dikosongkan 4 kursi Parlimen. Mereka sudah mengira sekarang ni. Sekarang ni Datuk Anwar Ibrahim ada 348. Kalau 4 ini mereka berjaya, dikosongkan, tapi mereka rasa mereka boleh menang, belum tahu saudara. Dan 4 tinggal lagi 144. Mereka menghitung satu. Inilah usaha-usaha sedang dilakukan. Sebab malahan speaker Dewan Rakyat pun turut dinamakan kerana kawasan terbabit Datuk Armizan Muhammad Ali, Khairul Firdaus itu di Papar, Saudara Khairul Firdaus Akbar Khan Batu Sapi, Datuk Jonathan Yassin di Ranau, serta Mat Bali Musah di Sepitang. 4-4 ni katanya melompat parti di Sabah.
Sedangkan di Sabah, isu melampau parti ini belum selesai lagi, saudara. Belum lagi dapat dimaktubkan. Ini keadaannya. Saudara Ramlah Hamid, dia kata memang dah lama pun undang-undang rimba. Bukan kita sebenarnya sekarang ni Ramlah Hamid, bukan kita nak malu pada dunia, kita tak mahu dunia luar dikejutkan. Kita mahu negara kita kali ini dilihat bahawa kita mengamalkan, menghormati proses perundangan. Barulah orang yakin. Itu keadaannya saya. Dan saya yakin Datuk Najib pasti akan dibebaskan apabila Jolo dia bawa balik dalam waktu yang terdekat. Saya dipahamkan kerajaan negeri China pun bersetuju. Malahan buruan ini dia tak selamat dah. Dia nak pergi Switzerland, Switzerland sedang pun membongkar kes dia. Nak pergi lagi ke Amerika, Amerika dah jatuh hukum. Nak pergi ke Kuwait, dia dah tak boleh ke mana dah sekarang ni. Bagaimana mereka melakukan tindakan, melakukan konspirasi, kita juga harus mencari jalan untuk tiap-tiap tangan yang mencincang, bahu mereka lah yang harus memikul. Pada teman-teman, saya harap bertenang dulu, tunggu apa yang sedang dilakukan. UMNO sedang menanti tarikh yang sesuai untuk menghadap Duli Yang Agung untuk membincangkan persoalan ini. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.